Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan memperincikan keterangan ayat yang ke-47, yang mana ayat yang ke-47 ini Allah menceritakan tentang perihal orang-orang yang kafir yang tidak ada sifat belas kasihan kepada orang-orang yang miskin di kalangan orang-orang Islam. Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Maksud ayat ini, dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang berkata, Allah tidak menjelaskan secara jelas. Mungkin Rasul yang berkata, mungkin orang-orang yang beriman itu yang berkata kepada mereka. Mereka di sini adalah merujuk kepada orang-orang yang kafir. Belanjakanlah, infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Maka orang yang kafir itu, mereka menjawab semula kepada orang-orang yang beriman, kenapa kami patut memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki, pastilah dia akan memberikan kepada orang itu makan. Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini, kalau kita rujuk ulasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan bahawa orang-orang yang kafir ini Allah perintahkan mereka untuk memberikan nafkah rezeki yang Allah yang bagi kepada mereka kepada fakir miskin di kalangan orang-orang yang Islam. Tetapi orang-orang yang kafir ni, dia jawab, kalau kita baca ulasan Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, mereka kata macam ni, seolah-olah dia berkata, kamu dah tahu kan Tuhan itu yang memberikan rezeki. Okay, dia kata, maka Allah jadikan orang miskin ni patutlah, maksudnya dia berkata macam ni, dia berkata, kamu orang Islam tahu Allah itu memberikan rezeki kepada hamba-Nya, maka kalau orang miskin ini patut dapat makan, sepatutnya Allah yang memberikan kepada mereka makan. Dalam erti kata lain, mereka kata macam ni, Allah yang jadikan mereka ini miskin, maknanya patutlah mereka miskin. Faham tak? Allah yang menjadikan mereka ini, Allah yang menjadikan mereka ini dalam keadaan macam tu, maka sepatutnya Allah lah yang bagikan mereka makanan. Sudah jelas? Okey. Sebenarnya para ulama
tafsir, mereka membincangkan kenapa orang kafir sebut macam tu. Yang pertama, sudut pertama, ia merujuk kepada sebenarnya mereka nak melakukan istihza, iaitu mereka nak memperkecil-kecilkan orang Islam. Sebab orang Islam ni, dia berpegang bahawasanya Allah tu yang maha memberikan rezeki kan. Allah tu Ar-Razzaq, Allah itu adalah Ar-Raziq. Kenapa tak minta dekat Allah tu? Kan? Kalau Allah tu kamu yakin dia bagi rezeki, kenapa Tuhan tak bagi rezeki kepada kamu? Itu sudut pertama. Yang kedua, sebenarnya mereka berhujah dengan takdir lah. Mereka berhujah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya orang-orang yang kafir ni, dia tak faham bahawasanya rezeki ini memang Allah yang beri. Yang dia yang kaya tu pun Allah yang bagi pada dia, betul tak? Kan dikatakan tadi tu, nafkahkanlah rezeki yang Allah dah bagi pada kamu. Sepatutnya kalau dia gunakan ayat, kalau dia guna analogi, kenapa dia pemiskin? Sebab Allah lah yang miskin, betul tak? Boleh dikatakan juga kepada mereka, kamu kaya, Allah yang kayakan kamu. Kami miskin, Allah yang miskinkan kami. Tetapi Allah kayakan kamu ada sebab. Betul tak kan? Maksud dia, yang perintahkan dia memberi makan juga adalah Allah. Okey, itu kan jelas tak? Boleh insya-Allah saya rasa boleh faham bagi keterangan ayat yang kita baca ni. Tapi kita lihat kepada pengajaran dia. Okey, pengajaran dia nombor satu, apabila Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita menginfakkan harta, infakkan harta, sama ada dari sudut zakat ke, tolong orang yang miskin ke, sedekah ke, maka tidak ada di kalangan kita sepatutnya untuk membantah. Kenapa saya patut keluar zakat? Kenapa saya patut tolong orang yang miskin? Kenapa? Kerana yang harta yang dia ada tu, wang yang dia ada tu sebenarnya adalah kurniaan Allah. Allah yang bagi, maknanya harta itu pemiliknya adalah Allah. Allah yang bagi kepada kita, maka Allah juga yang perintahkan kepada kita supaya tolonglah orang yang miskin ni. Jadi sepatutnya kita tak boleh nak seperti rasa macam susah hati, rasa macam nak menolak, tak perlu. Sebab yang dapat tu adalah Allah yang bagi. Maka Allah jugalah yang perintahkan, tolonglah orang yang miskin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang bersikap bakhil, dia ni sebenarnya ada persamaan dengan sikap orang-orang yang kafir. Dan sifat bakhil ini merupakan sifat yang dicela di dalam agama. Ini kita sedia maklum. Okey, nanti kita akan dapati pada ayat-ayat yang tengah nanti Allah sebutkan tentang sumber makanan. Okey, kemudian kita terus kepada pelajaran yang ketiga. Ayat ini kalau kita baca dia, kita fahami dia, kita dapati bahawasanya orang-orang yang kafir ni, dia seperti bersetuju bahawa Tuhan itu mempunyai kehendak. Seolah-olah mereka mengiktiraf tentang kewujudan Tuhan. Tetapi mereka tidak menyembah Allah seperti yang sepatutnya. Ini kalau kita belajar dalam akidah orang-orang yang kafir ni, dia macam tu kan. Sebab itu Kaabah tu dinamakan Baitullah, ayah Nabi dinamakan Abdullah. Mereka percaya ada, cuma mereka masalah dari sudut penyembahan tu. Seperti mana yang kita kata, nanti saya akan tunjuk contoh pada tuan puan. Contohnya begini, saya bawa kisah Firaun. Firaun,
Sebenarnya dia percaya dari hati dia bahawa Musa ni cakap betul. Dia percaya kewujudan Tuhan. Tapi kenapa dia tak nak zahirkan? Okey, tengok ayat surah An-Naml ayat 13 hingga 14 ni, kita akan dapati Allah kata begini. Saya terus kepada terjemahan dia. Allah mengatakan ayat ini yang bermaksud, maka ketika tanda-tanda mukjizat kami telah jelas sampai kepada Fir'aun dan kaumnya, mereka berkata, ini sihir ni. Maknanya Fir'aun dengan kaum dia telah nampak jelas bahawa Musa ni, setelah dia tunjukkan tongkatnya yang keluarkan, tongkatnya boleh menjadi ular. Nabi Musa dia ada tangan kanan dia tu, kalau seluk dalam baju keluar cahaya. Fir'aun dan kaum dia ni, apabila dia nampak depan mata mereka bahawa Musa ni ada mukjizat, tapi mereka tak nak iktiraf tau. Mereka tak nak mengakui. Mereka kata, ini sihir ni. Tetapi Allah kata apa? Allah kata, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Allah kata, dan mereka mengingkarinya secara zalim dan angkuh. Sedangkan Tuhan kata apa? Sedangkan hati mereka itu meyakini kebenaran. Dari sudut hati, sanubari mereka sebenarnya seperti meyakini bahawa Musa ni memang Rasul. Dia bukan buat sihir sebenarnya. Tetapi disebabkan sombong, mereka tak nak mengakui. Tuan faham tak maksudnya? Sebab kita semua tahu, semua orang dilahirkan di atas fitrah. Betul? Semua orang, roh-roh kita ni sebenarnya semua telah mengakui bahawa yang layak disembah itu adalah Allah. Tetapi Fir'aun dengan sombong, kan? Sebab kalau dia setuju Musa tu Rasul, habislah dia, jatuhlah martabat dia. Begitu juga seperti mana yang kita dapat pengajaran nombor 3 tadi. Sebab mereka kata, kalau betul lah engkau kata Allah itu yang, kalau Allah itu berkehendak, kalau Allah tu minta kami bagi rezeki, nafkahkan rezeki, kenapa Allah tu je yang tak tolong mereka? Maknanya mereka kata, kalau Allah tu tak tolong, kami pun tak layak untuk bagi pertolongan. Tapi yang mereka lupa yang tadi tu, Allah yang bagi rezeki pada kamu, Allah juga yang perintahkan kamu infakkan. Kamu tak bolehlah gunakan dalil kehendak Allah itu. Okey, pelajaran yang keempat, kita dapat belajar, kadang-kadang ada orang, dia cakap betul. Dia cakap tu statementnya betul, tapi tujuannya untuk kebatilan. Betul tak Allah tu yang beri rezeki? Betul, kan? Allah lah yang berkehendak menjadikan ada orang yang miskin, ada orang yang kaya. Betul tak? Jawapannya betul. Tetapi mereka mengemukakan maklumat itu sebenarnya untuk jadikan alasan tak nak menginfakkan harta tu. Itu dia panggil, mereka cakap tu betul. Betul lah Allah yang bagi rezeki. Betul lah Allah yang berkehendak. Allah yang jadi kalau tu miskin. Tapi sebenarnya mereka cakap tu sebenarnya adalah untuk mengelak daripada mereka menginfakkan harta. Okay, saya harap jelas pada keterangan ayat yang kita telah baca sebentar tadi. Jadi apakah tindakan dia? Kita sambung lagi pelajaran yang kelima. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang kafir, dia suka menyifatkan sesuatu yang buruk kepada orang yang beriman. Dalam masa yang sama, kita belajar bahawa Allah ini mempunyai sifat masyiah, iaitu berkehendak. Kan? Allah dialah berkehendak. Ada orang yang jadi kaya, ada orang yang jadi miskin. Betul. Tetapi apa yang Allah jadikan itu semuanya ada hikmah. Hikmahnya apa? Okey. Kenapa Allah jadikan ada orang rezeki dia lebih? Ada hikmah dia.
Kenapa Allah jadikan orang miskin ni? Kenapa ada orang yang miskin? Kenapa ada orang sempit hidup dia? Pun ada hikmah. Hikmah dia, kita tahu secara umum, orang yang miskin ini adalah ujian kepada orang yang kaya. Betul tak? Orang yang kaya tu ujian, Allah bagi harta pada dia. Kalau kita nak ambil ayat ni juga untuk dipakai dalam hidup kita, kita ingat tak kita sebut tempoh hari bahawa Allah telah jadikan semua itu bentuk ada pasangan dia. Tuan-tuan, kalau semua orang kaya, contoh siapa nak buat bangunan? Tuan-tuan sanggup nak panjat bangunan tengah-tengah panas? Siapa yang nak buat jalan raya? Siapa yang nak buat kerja-kerja yang orang-orang kaya tak mampu nak buat? Kalau semua orang kaya, betul tak? Siapa nak membersihkan rumah dan sebagainya kalau tak ada orang yang bawah daripada orang-orang yang kaya? Tapi jangan gunakan ayat ini untuk mengatakan kita tak usaha. Jangan salah gunakan. Tetapi itulah hikmah dia yang Allah nak bagikan pada penciptaan dia kepada makhluk-makhluknya. Orang yang miskin menjadi ujian kepada orang-orang yang kaya. Begitulah sebaliknya. Jadi tindakan yang kita boleh ambil daripada ayat ini sudah pasti. Yang paling utama, kita kena meyakini bahawasanya rezeki yang ada itu sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak boleh menggunakan hujah, dah Allah jadikan orang tu macam tu, dia kena terima sajalah. Betul. Tetapi kita yang ada lebihan, ada kesenangan ni, kita kena ingat itu adalah dari Allah. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahl ayat 53, wama bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada kamu adalah daripada Allah. Jadi apabila Allah perintahkan kita tolong orang miskin, maka kita jangan teragak-agak untuk menolong. Kerana apa? Kerana yang suruh kita tolong orang miskin tu adalah yang berikan harta itu kepada kita. Baik. Tindakan yang kedua, kita kena bantulah orang-orang yang memerlukan makanan, golongan fakir, golongan miskin. Jadi tuan-tuan ni yang duduk di Taman Tun ni khususnya kan, tetap kena pastikan tidak ada jiran-jiran di kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Ada lagi yang miskin, ada lagi yang fakir. Sebab zaman sekarang ni walaupun ada juga yang kita panggil istilah apa M40 kan, B40, saya pun dah tak ingat istilah tu kan. Mungkin ada orang yang miskin bandar, kita tak tahu. Jadi kita ambillah peluang ni kerana kita telah yakin, oh selama ni Allah yang tolong aku. Kalau Allah yang tak tolong, tentu kita tak ada harta sebanyak ini. Maka kita tak nak jadi macam orang yang kafir, maka kita tukar, kita menjadi orang yang bantu orang dengan sekadar yang mampu. Jadi memberikan makanan itu tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, tuan tahu kelebihan dia banyak. Antara salah satunya dalam hadis riwayat Tirmizi, salah satu orang yang dapat masuk ke dalam syurga adalah orang yang memberikan makanan. Wa at'imut ta'am. Orang yang memberikan makan. Dalam hadis Nabi yang lain, hadis riwayat Bukhari, kenapa kita perlu memikirkan tentang orang yang tak cukup makan ni? Kerana kalau kita fikir, kita ada sifat belas kasihan. Maka kata Nabi, Allah tidak merahmati seseorang yang tidak merahmati orang lain. Jadi kalau kita tak ada kesian pada orang, kita tak ada sifat peduli pada orang, Allah pun tak kesian pada kita. Allah pun tak akan pedulikan kepada kita. Jadi moga-moga kita dapat pelajaran yang banyak pada ayat nombor 47. Jadi kita baca satu lagi ayat tuan-tuan, ayat nombor 48. Ayat nombor 48 ni jawapan ataupun punca kenapalah orang-orang yang kafir ni mereka tak nak bertakwa. Kenapa mereka ni tak peduli orang-orang yang susah yang perlu makan ni? Jawapan dia ada pada ayat nombor 48.
Okay, kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka orang-orang yang kafir ni selalu tanya ni dalam niat nak mempesenda, nak main-main. Mereka tanya, bilakah datangnya yang dijanjikan itu jika kamu orang yang benar-benar boleh dipercayai. Maksudnya mereka ni, ayat ni menunjukkan bahawa orang-orang kafir ni, mereka ni macam dia ragu-ragu, dia tak percaya tentang adanya hari kiamat. Jadi mereka selalu tanya, kalau betul engkau ni cakap betul, wahai Muhammad, wahai orang beriman, engkau buktikan, bila kiamat tu, bila nak datangnya kiamat tu. Mereka bertanya dalam nada, dalam tujuan untuk mereka mempersendakan. Jadi inilah sebenarnya kalau kita cari punca, kenapa mereka tak nak berikan makan, kenapa mereka tidak mahu bertakwa, kenapa mereka tidak mahu mengesahkan Allah, kerana mereka sebenarnya mereka tak fikir pun nanti kalau buat baik dekat dunia, Allah buat baik nanti di hari akhirat. Mereka tak fikir benda tu sebab mereka tidak mempercayai tentang hari pembalasan. Okay, kita tutup dengan pengajaran bagi ayat ni, cuma pengajaran ni panjang, kita tak sempat lekut untuk bincangkan pengajaran. Kita ulang kembali nanti ayat nombor 48 ni keesokan pagi insya-Allah. Kemudian kita lihat apakah tindakan-tindakan yang boleh kita ambil. Sebab waktu pun dah memasuki jam yang ke-22 minit lebih sikit lah kan. Jadi saya pun tak mahu panjang-panjangkan sebab mungkin ada yang nak bekerja dan sebagainya. Jadi saya rasa cukuplah dengan ayat 47 beberapa pelajaran dan tindakan. Moga-moga kita dapat manfaat pengisian pada pagi ini. Pemahaman kita terhadap surah Yasin ini semakin lama semakin bertambah. Kita rasa seronok nak baca surah Yasin kerana kita membaca bersama dengan kefahaman. Kita tahu apa pengajaran dan kita berusaha untuk mengambil mana-mana tindakan. Mungkin ada daripada senarai tindakan tu kita dah buat, teruskan buat. Kalau ada mana-mana tindakan yang masih lagi ada yang kita belum buat, maka ambillah waktu ini dengan kadar segera kita buat. Moga-moga kita sentiasa mendapat berkat hidup kita dengan bimbingan wahyu Al-Quranul Karim, dan moga-moga Al-Quran memberikan syafaat kepada kita apabila kita berada di alam kubur dan juga apabila kita bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.